Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan saya Amiruddin Mishari dan juga Ustaz Don Daniel dan qari kita saudara Qawi dalam 30 hari 30 ayat, satu usaha yang digembling oleh pihak kerajaan negeri, oleh pejabat menteri besar, oleh media Selangor, Ustaz Don, Qawi dan rakan-rakan dalam bersama-sama kita menghidupkan Al-Quran di dalam hati kita, di dalam fikiran kita dan daripada amalan kita. Dengan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, satu hari satu ayat. Dan untuk program kita ini seterusnya kita akan ikuti bacaan dan juga tafsiran serta penelitian daripada surah Al-Baqarah ayat ke-142. Silakan saudara Qawi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Maksudnya, orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang berikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Qawi atas bacaannya sebentar tadi, dan surah Al-Baqarah ayat 142 ini saya kira menceritakan bagaimana peralihan kiblat umat Islam daripada Baitul Muqaddis dan dihalakan ke Makkah ataupun ke Baitullah sekarang. Dan ada kritikan terhadapnya dan Allah melabelkannya sebagai orang-orang yang bodoh dan kurang pertimbangan. Jadi Ustaz, silakan. Oh, dia kalau kita kata tak apa. Allah kata memang bodoh betul. Dak tu bahasa dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Tazri dan juga semua yang menonton bersama dengan kami. Okey, sempoi. Pertama, alang-alang Datuk Seri sebut kata perpindahan kiblat kita. Saya mengambil kesempatan di sebelah Datuk Seri ni dalam keadaan majlis kita ni, saya nak bagi tahu dulu. Baitul Maqdis tu bukan masjid semata-mata, nah, dia adalah kompleks Islam. Di dalam dia sekurang-kurang ada 6 masjid. Dia ada 6 masjid. Jadi sebab tu orang selalu duduk gaduh kan, ni apa ni masjid ni masjid. Tak, dalam tu ada 6 masjid. Baitul Maqdis yang besar yang disemayangkan oleh Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj oleh 142 orang Nabi, 142 ribu orang Nabi yang lain tu, itu adalah kompleks sebenarnya. Dalam tu ada 6 masjid. Pertama, masjid yang Nabi mengarahkan kiblat. Asal nama dia Masjid Qibli. Sebab tu nama dia Masjid Qibli. Sebab kiblat kita dulu menghadap sana situ. Lepas tu baru kita lawan patah balik lawan ke Mekah pula. Baru kita menghadap ke Mekah pula. So, Masjid Qibli nama dia. So, yang kedua, Dome of Rock tu. Yang ada tu, Dome of Rock tu. Yang tu pun masjid juga, Qubbatus Sakhra. Kemudian kita ada Masjid Buraq. Tempat Nabi ikat buruk. So dia itu saja dah ada 3 masjid. Semua tu dalam kompleks. Sebab tu jangan bergaduh saja abang siap-siap. Jangan bergaduh. Masjid ada 6 sekurang-kurangnya dalam kompleks Baitul Maqdis. Selesai. Habis cerita. Yang kedua ialah tengok betapa pentingnya menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kurang cerdik depa akan menepikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan merasakan Nabi Muhammad ni macam orang biasa. Memang Nabi manusia, tapi Nabi ni dahsyat. Contoh paling mudah saya buat kat Datuk Seri pada semua. Ini satu hadis yang saya paling suka. Ini tonton catatkan Dalam Imam Bukhari hadisnya 1338, hadis Imam Muslim 2870, hadis Imam At-Tirmizi 1071. Apa cerita dia Datuk Seri? Ketika satu orang masuk dalam kubur, soalan pertama sekali Allah tanya, kenal tak Muhammad siapa dia? Tu dia. Jasad Rasulullah tu, tubuh Rasulullah tu dia tanya kita,
Kenal tak sabda? Adapun orang kafir dengan orang munafik, dia akan jawab terang-terang. Kami tak kenal. Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu Datuk. Nuh, malaikat mungkar nangkir kan. Dia ambil hammer dalam hadis tersebut. Ambil hammer, dia hentam kepala kawan tu, tenggelam 7 petala bumi. Menjerit dia, macam tu. Seluruh makhluk semua dengar, kecuali manusia dengan jin. Dalam hadis tersebut, kata thaqalain. Ni hadis ni yang saya senarai. Dia kata thaqalain. 2. Jin dengan manusia tak dengar. Hak lain makhluk lain semua ketak dengar. 7 petala bumi tenggelam. Lepas tu malaikat Raqib Atid cekau dia, tarik dia naik atas balik, letak balik. Pukul dia lagi sekali, boom. Sebab jawapannya tak kenal Nabi Muhammad siapa dia. Itu Sri. Tunjuk-tunjuk muka Nabi Muhammad, orang Islam akan kata, ini Muhammad. Dia kenal. Jawab lagu tu je. Terus Allah pindahkan. Malaikat dia kata, kamu ni asalnya masuk neraka. Kamu kenal Muhammad, Allah pindah nama kamu masuk dalam syurga. Terus settle. Jadi ahli syurga terus. Punya important mengenali Nabi Muhammad. Sebab tu Allah kata, hampa ni orang bodoh kalau lawan Nabi Muhammad. Sebab hampa kenal je Nabi Muhammad, terus masuk syurga. Selesai. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa menyanjung dan menyokong usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Walaupun kisah adalah kisah kiblat, tetapi cercaan yang diberikan Allah itu melambangkan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita teruskan penghayatan dan juga pemantapan kita di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, mendalami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan malam-malam terakhir Ramadan insya-Allah bersama-sama, dan jumpa lagi dalam 30 hari 30 ayat esok bersama dengan Ustaz Don dan juga Qawi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.